Okay, Assalamualaikum. So, ni video second last kita pada kali ini. And kali ni kita nak buat satu proses ni panggil sebagai skinning. Okay, kita nak skin the joints to the mesh ataupun dia punya karakter kita, dia punya body dia ni kan. Saya kat luar sebenarnya sekarang ni. So, mungkin ada bunyi kereta dah, ada bunyi motor dah sebab dekat sangat dengan jalan raya. Saya cuba cari masa yang bila saya sesuai je baru saya dapat record macam ni. Nampak je seperti saya cepat-cepat buat recording ni. Kalau tak nanti ada kerja lain susah. Okay, sebelum kita nak buat tu, saya nak tunjuk dulu. Sebelum ni kita dah groupkan dia punya join dia dalam global control. Dan kita juga ada satu group yang disemanggil sebagai scientist, yang kita punya group kita, karakter kita. So dalam tu ada dia punya mesh sahaja. So satu lagi kita ada root group. Kalau kan root group ni pun kita letak sekali masuk dalam ni sebenarnya. Okay, so root, controller dengan ni kan, ada 3 benda dalam ni. So benda yang saya nak tunjuk sebenarnya dalam ni scientist ni. So dalam ni kita akan renamekan dia betul-betul. Yang mana satu head, mana satu hand, tongue, lower teeth, top teeth, right hand, ada belt ni, ada ni, ni apa depan ni, buckle dan ada ni baju dia, ada rambut, ada pants. Okay, so kena rename properly. Awak kena belajar macam mana nak buat kerja secara organize kan, supaya nanti kemudian nak cari benda ni balik senang. Lagi kalau ni sikit tak apa, senang nak cari. Kalau awak buat robot kan, robot dia ada banyak, ada mekanisme ataupun part-part yang kecil-kecil tu. Kalau ada puluhan dalam tu, ada ratus macam mana nak cari kalau kita tak rename betul. Okay, so rename dah betul-betul. So kita akan start dengan first kali saya nak tunjuk korang dulu untuk kita lockkan benda yang kita tak nak pakai. Sebagai contohnya, kalau macam yang ni kan, sebagai contohnya kita just pakai bahagian rotation saja. The translate obviously tak function. Okay, so kita akan hidekan dia supaya animator pakai, dia tahu benda tu tak boleh digunakan. Okay, so first kali kita akan lock and hide scale XYZ and visibility. Scale XYZ ni hampir semua controller, bukan hampir semua controller, memang kita confirm tak pakai. So kita select the whole thing sampai visibility yang bawah ni kita pakai, so tak payah. Right click, kita ambil lock and hide selected. Okay, lepas tu sama juga dekat sini, translate XYZ kita tak pakai, so kita lock and hide selected. Okay, so kita ada just rotate je. So bila saya tekan W, dia akan lock lah. Yang function sekarang je E je. Okay, E for rotation. R pun saya tekan tak boleh, tak boleh, dia tak bagi. Okay, yang ni pun sama, kita lock selected. Okay, sorry, right, convert balik, lock and hide. Yang ni rotation tak function, so kita lock and hide. Okay, yang digunakan cuma translate saja. Okay, yang ni kita buat apa ya? Okay, ini function sampai rotate, so yang bawah ni semua tak pakai. Lock and hide. Yang ni pun sama. Kalau ikutkan hati saya ni, saya translate pun saya tak bagi ni. Selalunya saya, kalau saya animate kan, dulu masa saya bekerja dulu, memang kita orang punya saya punya masa tu macam supervisor saya lah, ataupun kita punya mentor kan, animator semua dia assign oleh seorang mentor. So mentor saya dulu nasihatkan saya jangan pakai translate dekat bahagian ni, sebab ada possibility untuk dia jadi mess up, dia rosak bila awak animate dia kan. Sebab kat sini dia tak bagi pakai, yang dia pakai sebenarnya ini je, translate. Sini pun sama, translate. Yang boleh pakai translate and rotate semua kat kawasan ni. Kawasan ni boleh.
Yang ni dia tak bagi sangat. Tapi ada satu situation tu macam kena pusing sikit. So sebab tu saya tak lock. Tapi kebanyakan masa macam 90% proses kita animate, saya memang tak pakai translate masa saya animate. So yang ni kawasan aku hanya bunyi motor. Saya pakai just untuk rotation sahaja, so untuk mata. Okay. Okay, so yang ni tak apa, saya biarkan je dulu. So saya harap nanti korang tak lock and hide. Okay, so korang tak perlu pakai lah kalau keadaan tak mendesak. Kalau tanya saya, memang saya lock dia tu, tapi saya biarkan dulu lah. Takut nak pakai kan. Ni function ke? Okay, so ini tak function untuk translate XYZ. So saya lock and hide. Scale pun saya lock and hide. Kenapa ada value? Okay, so yang ni dua-dua ni kita lock hide for translate, lock and hide. So this one pun sama lah. Okay. Salah. Yang ni kita tak pakai lock and hide. Okay. Yang ni rotate semua pakai, rotate and translate pakai, scale sampai visibility kita akan lock and hide. Yang ni pun sama. Lock and hide selected. Ini kita akan scale pakai, rotate pakai, translate pakai. So visibility je lah kita off-kan. Lock and hide. Okay, itu je kan? Itu je saya rasa. Ke belah sini saya tak buat lagi. Belah ni nanti korang buat lah kan. Saya rasa korang dah boleh just replicate balik apa yang saya buat sebelah ni ke sana nanti. Okay, so kita dah settle bahagian tu. Dan seterusnya kita nak start to bind the character to the joint. So kita first sekali kita nak select dulu semua sekali yang ada dalam ni. Masuk pants, kecuali rambut dan juga dia punya mata. Mana mata? Mana mata? Oh ni. Okay, mata. Sorry mata ni kita groupkan sebab ada mata kiri dan kanan. So kita groupkan. So kita select semua sekali kecuali rambut dan juga mata. Kepala kena juga. Mana rambut? Okay. Yang dua tu kita tak perlu. Nanti saya explain apa. Okay, so then kita select the joint. Kita select the root. Okay, dan kita pergi ke rigging, pergi ke skin and bind skin. Okay, nak tahu dia dah okay atau tak, kita akan start tengok yang tulang tu jadi warna-warni. Dia macam ice cream pedal pop kan. So tu maksudnya dia dah jadilah. So kita boleh start untuk gerakkan karakter tu. Okay, dan kita boleh start test karakter dia. Okay, ada seketikanya kan, bila kita gerakkan tu, sebagai contoh kalau saya tengok ada some issue bila kita skin dia akan ada problem. Contohnya kita mata tu sekejap saya nak jawab satu benda ni, tapi apa saya nampak yellow pula ni. Itu saya test, nampak macam ada rosak sikit. Sebab saya dah bind semua. Okay. Contohnya kita nanti nak buat dia buka mulut. Okay, kita nak buat dia buka mulut macam ni nanti. Tapi tengok apa jadi. Bila kita buka mulut, dia tak buka mulut pun, tapi dia terbuka habis sekali, dia tarik-tarik muka tu. So kat sini kita main satu proses panggil sebagai pen weight. Pen weight ni proses di mana kita nak assign skin ni, muka dia ni ataupun badan dia apa, kita nak ikut kawasan tu, ikut that particular joints. Contohnya kawasan atas ni, bahagian atas kepala dia,
kita nak dia ikut tulang kepala, hip joints. Kat bahagian bawah ni pula kita nak ikut dia tulang jaw joints. Okay, so kita kena assign benda tu. Kita kena dia panggil sebagai pen weight yang kita perlu color. Okay, sekejap saya tunjuk lagi apa lagi masalah ni kalau saya boleh detect. Okay, contohnya sekarang ni kalau katalah saya gerakkan the neck, nampak tak baju dia bergerak? Okay, so sekarang ni kita tak nak baju tu bergerak. Tak sepatutnya bila kita gerakkan leher, baju tu bergerak. So kita akan colorkan baju ni mengikut tulang pada berdekatan dengan kawasan tu. Contohnya yang dekat sini dia akan ikut dekat kawasan tulang bahu dia, left clavicle. So kita akan colorkan dia. Dan ada satu cara yang saya akan tunjuk kejap lagi. Okay, so saya tunjuk dulu. First kali sebelum kita start untuk main bind apa benda semua tu, nak buat pen weight apa semua tu, kita fixkan dulu mata ni. So mata tu kita akan start untuk parenting kan dia. So kita pergi ke klik dekat head controller dan pergi ke eyes group, klik ke eyes group, dan kita pergi ke constraint, kita ambil parent constraint. Okay, dan kita select sekali lagi group, head control, and then select the hair. Mana dah hair? Okay, pergi constraint dan kita ambil parent constraint. Okay, so bila kita gerakkan dia sekarang ni, dia akan follow. Okay, nampak bila saya gerakkan dia jadi penyek kan. So maksudnya tu ada isu dengan dia punya weight, pen weight, dengan dia punya weight, dia punya pen weight lah nama dia. Susah betul. Okay, so cara dia macam ni. Kita klik dekat kawasan kepala. Contoh kalau saya nak buat kat kepala, kita klik dulu kepala, right click, kita ambil pen skin weight tu. So dia akan keluar list ni. Okay, so sekarang ni saya nak color muka ni ikut tulang ni, tulang atas ni. Apa nama tulang ni? Ini nama dia head joint. Macam ni saya tahu sebab saya ingat nama dia. Kalau kita lupa, kita klik kat sini, kita boleh nampak sini nama dia head. Okay, head joint ni. So kita pergi balik pen skin weight tu. Okay, dan kita cari kat sini. So ni head kan. So kita klik. Okay, putih maksud dia influence 100% by the head joint. Kalau dia hitam, maksud dia uninfluence, maksud dia zero influence. So sekarang ni kita nak bahagian atas ni sampailah bawah hidung, atas bibir, kawasan atas ni kita nak dia 100%. Maksud dia kita nak dia putih 100%. Kalau dia grey macam ni, maksud dia influence dalam macam maybe dalam 30% to 50% macam tu. Okay, so selalunya 30% to 40% ni dia kita letak situ dekat kawasan di antara bibir atas dengan bibir bawah, ataupun dekat kawasan sini. Sebab bila nganga mulut kan, dia tak influence 100% atas ataupun 100% bawah. Dia macam dia in middle kan. So dia akan jadi 50% kat situ. Okay, so sekarang kita akan color dulu. Saya harap korang tak terganggu dengan bunyi-bunyi kereta, motor. Sebaik kapal terbang tak dulu. Okay, so kita akan color je. Kita color dulu. Saya color ni sampailah kena bibir atas. So nak control the brush, kita tekan B for brush. Tarik ke kiri atau ke kanan nak besarkan ni. Okay, so besar kecil ni kita tengok di situation lah. Kalau situation tu memerlukan kita tarik dia kecil, kecilkan lah. Kalau besar kita besarkan. Okay, yang atas ni kena 100% bibir atas ni. Sebab kita nak bila kita buka mulut, bibir atas tu stay. Okay, so jaw je yang bergerak nanti. Bibir bawah je yang akan ikut jaw. Okay, so yang tu kita biar dulu. Okay, so tekan Q dan kita test, tengok okey tak, muka tadi penyek ke tak. Sebab bila kita tarik ke kiri dia penyek. Okay, muka dah okey sikit, hidung ni masalah.
Nampak hidung terkoyak. So bila hidung terkoyak, kita tahu kat situ ada problem lah. So kita right click, kita paint skin weight, make sure dekat head ni, dan kita colour balik. Nampak dia dah betul kan. So bila dia betulkan tu, maksudnya dia dah ok lah. Kita kena colour betul. Kadang dia terkena, tak kena, dia masuk dalam-dalam ni. Perlu ke kita buat kat semua bahagian? Kalau tanya saya tak buat kat semua bahagian. Saya cari bahagian yang bermasalah. So macam mana nak tahu benda tu bermasalah? Awak kena test kat setiap joint. Awak kena tengok, okay, kalau bergerakkan ni ada tak benda yang terkoyak. Kalau macam tadi hidung tu kan, saya tarik tu, saya panggil tu term koyak. Kalau dalam bahasa kasar lah kan, bukan kasar, macam bahasa pasar kita saya bahasakan dia koyak ni. So bila terkoyak ni tu, dan kita kena betulkan lah. So bahagian yang kita tengok macam okey je, kita abaikan je. Saya tak colour lah semua part. Tapi kalau yang macam ni, dia memang obvious, dan kita kena buat lah weight dia, pen weight. Ni degil ni, susah tu maksudnya. Okay, satu lagi cara untuk kita make sure semua benda 100%, make sure nak 100% semua bahagian tu, ataupun kita ada certain area yang kita kata, okay, yang ni kawasan ni memang confirm 100%, memang confirm 100%. So saya selalu buat macam ni, kita offkan dulu tulang dengan ni. Okay, right click, kita ambil paint skin weight tool, right click, ambil vertex, dan kita select kawasan, kenapa dia vertex. Okay, right click, ambil vertex. Katalah kawasan ni yang saya rasa saya nak dia 100% kan. Tak boleh kena daripada front view. Okay, katalah kawasan ni, bawah mata ni, sini kawasan ni saya nak 100% influence by head joint. So kita pergi ke Windows, kita pergi General Editor, kita pergi ke Component Editor. Lepas tu awak pergi, kalau ada yang tak jumpa ni kan, pergi ke Smooth Skins. Okay, so sekarang ni dekat sini kan, dia list down nama-nama joint yang ada kat dalam kita punya tu. So sekarang ni kita nak bagi tahu, ni semua vertex yang kita pilih. Dia ada banyak, dia lebih kurang berapa banyak ni? Ada lebih kurang 729 vertex yang saya tengah select sekarang. And saya tahu, and saya confident semua vertex tu nak ikut tulang head joint ni. Okay, so head joint ni, kalau kita tengok ada banyak numbers kat sini kan, ada 0.03, ada 0.01 lah, ada 1, ada 0.9. Okay, so sekarang ni kita nak transfer semua point-point yang ada kat sini pergi ke sini. Okay, sekarang ni dia ada influence, neck pun ada influence 0.01. So kita tak nak, kita nak semuanya pergi ke head joint. So kita klik yang first, kita select paling bawah, tekan shift, klik paling bawah, kita tekan 1. Kenapa 1? 1 tu means 100%, 100. Kalau kosong maksudnya dia 0%. So sekarang ni kita nak bagi tahu semua yang vertex yang kita pilih tadi tu, kita nak di influence 100% dekat head joint. So kita tekan enter. So once kita enter, point-point yang ada kat tadi semua dia dah transfer pergi ke head joint. So sekarang ni dia memang confirm kawasan atas ni memang dia dah colour betul-betul lah ikut head joint. Okay, so bila saya gerakkan ni, dia memang maintain lah. Okay, dah koyak lah. Okay, so itu selesai satu masalah. Okay, masalah seterusnya, bukan masalah lah, kita kata apa, cabaran seterusnya, kita nak buat dia punya jaw, nampak jaw, seram ni. Okay, saya test dulu buka mulut ni. Okay, so kita buka mulut, kita klik yang bergerak sekarang tulang apa ni. Sekejap saya kena zap balik, saya buka balik, rotate Z okay, rotate Z, nanti kita zerokan balik value dia. Alright, so sekarang ni ambil kau benda. Okay, yang hitam dalam ni gigi dia ni.
So ada gigi atas dan gigi bawah. So kita nak kena make sure yang dia betul-betul ikut apa, gigi yang betul lah kan. Okay, so first sekali kita nak colourkan. Sekejap, project mode dulu. Check dulu. Oh, ni gigi. Mana gigi dia? Oh, tu gigi dia. Okay. So yang hitam ni semua skin dia lah, yang terkoyak ni kan. Okay, tak apa, kita try colourkan dulu. Pen skin wet tu kita ambil jaw. Klik kat jaw. Okay, so kita akan start colour. So yang bawah ni kita tahu dia akan ikut tulang bawah. Saya confused lah. Ni berbenda sebenarnya. Berbenda. Kita ambil head dulu. Hitam ni apa dia? Okay, yang hitam ni gigi punya. Ni pun gigi. Okay. So gigi ni gigi atas ni. Okay, so saya offkan dulu. So ni gigi atas, right click, kita ambil vertex. Sebabkan saya dah tahu tu semua. Okay, so ni gigi atas. Ni apa benda? Okay, sekejap, kita select dulu. Lower teeth yang bawah ni. Okay, lower teeth, right click, pergi ke lower teeth dulu. Kita ambil vertex. Kita select semua. Sebab susah nak colour pasal dia bertindih kan. So saya pergi guna cara yang tadi tu, component editor. So kita tahu yang dia nak ikut tulang jaw. Ambil bawah sekali, click first, shift select yang bawah, tekan 1, tekan enter. Okay, dan kita ambil top. So right click, ambil vertex, Ctrl Z balik kerana dia kita select kawasan kita tak nak. Right click, ambil vertex. Okay, so kita nak yang tu je. So kita pergi ke component editor. Saya nak tunjuk apa jadi kalau kita tukar. Tengok ni apa yang jadi. Ni semua akan ikut, ni top teeth, so dia akan ikut head joint. Okay, so dia akan klik sini. Kalau ikut jaw, nanti bila kita buka mulut, gigi atas pun turun bawah sekali. So itu kita tak nak berlaku lah. Tekan shift, tekan 1, tekan enter. Nampak? Dia dah ikut atas. So bila saya tekan 5, dia dah duduk kat tempat yang sepatutnya lah. So yang ni saya percaya ni bahagian mulut atas biasanya. Kita try colour dulu. Kita colour dulu, tengok jadi macam mana. Okay, so yang ni yang tertarik tu saya akan tekan dia. Saya akan tekan start colour dia. Kadang-kadang tu kalau macam susah susah nak tengok dia duduk kat mana sekarang ni. Kadang dia bertindih kan. Kalau saya balik, kadang dia bertindih macam ni, saya start guna vertex lah. Takut nanti kita tercolour tempat yang tak sepatutnya. So saya pilih point by point supaya mengelakkan dia daripada terkoyak. So yang ni kita tahu dia duduk kat bawah. So sekarang ni nak kena cari yang betul-betul duduk dekat sepatutnya yang point joint atas. So yang ni kita tekan 4. So ni dia. Okay, so kita try buat dulu. Mana yang kita dah jumpa ni, tekan 1, tekan enter. Okay, so yang ni dua ni kita tahu dia ikut jaw sebab dia duduk kat bawah ni. So kita select, tekan 1. Yang ni pun atas.
head joint 1. Yang sekejap, kita try this one dulu. Ini jaw. Okay. Dia punya label teruk koyak dia ni dahsyat kan. Terus ni tekan 4. Sekejap. Ni head. Okay. Kita try colour balik. Ambil head joint. Tengok. Saya rasa susahnya nak colour. Korang boleh try. Benda ni memang ambil proses yang lama, pasal dia kulit dia tu bertindih-tindih kan. So kita kena cuba slow-slow sampailah kita dapat dia punya result yang betul lah. So saya select semua bahagian atas ni. Okay, lepas tu kita dan atas ni semua kita head joint, tekan 1. Nampak okey sikit lah. Nanti koyak-koyak ni semua kita. Okay. So yang saya cakap di 0.5 ni adalah kawasan di antara mulut ni. So mulut tu selalunya dalam 0.5, yang di antara mulut atas dengan mulut bawah. So sebab kat situ kawasan yang mana kita tak boleh beritahu yang kawasan ni kena ikut 100% atas tu, ataupun ikut 100% bawah tu, pasal dia duduk kat tengah-tengah. So itu kawasan yang kita kena pandai-pandai cari dia punya colour. So nak buat dia yang 0.5 tu, awak boleh pergi ke sini, awak pergi ke value ni. So value ni awak boleh turunkan dia 0.5. So dia akan colour 50% je lah, dia tak colour 100% putih. Okay, so kalau macam bawah ni kita nak dia betul-betul 100%, kita boleh colour dia. Apa dia tak. Okay, so kita colourkan dia, jaw. Kecilkan sikit B. So yang macam kawasan sini tu kita buat dalam 50%. Cuba dulu. Kawasan sini je, kat di antara pipi-pipi ni kan. So yang macam belakang ni macam tertarik ni, saya rasa dia dekat sini. So mungkin kita boleh try dulu vertex. Kita ambil point dekat sini, dan kita generator, component meter ni ikut jaw. Okay. So saya rasa saya kena pause dulu sebab video ni dah panjang gila lah, untuk fix bahagian mulut saja. Okay, nanti kita tengok balik lah result dia macam mana bila dah siap. Okay, saya pause dulu. You guys boleh buat perlahan-lahan lah untuk dapat tu. Saya harap korang boleh faham macam mana proses dia. Nanti kita continue kat part lain pula. Okay, okay, saya punya dah macam hampir okay. Ada lagi teruk sebenarnya, cuma satu benda yang saya nak tunjuk ni. Contohnya ni kan, kawasan ni dia nampak duduk dekat sini. Okay, so yang ni yang saya cakap tadi, point yang mana saya rasa dia perlu kita letak value dia dalam 50%. Okay, so saya pilih kawasan 4 ni. Lepas tu kita nak assign dia 0.5. Okay, so saya select ni. Sebab sekarang ni dia jaw 100%. So kita letak 0.5, tekan enter. So dia akan bahagi dua antara jaw dengan head joint. So dia duduk kat tengah-tengah tu lah. So
So dia nampak macam okey sikit lah kan. Dia tak nampak kali terlalu koyak sangat. So yang kawasan ni pula mungkin kita boleh assign di 0.7 untuk jaw. So dia tak terlalu tak boleh. Dia memang akan 100%. Tak nampak cacat bila dia naik atas. Okay, so yang ni pun saya rasa sama juga value dia. Dia ada certain sensor dia punya mana-mana yang nampak macam tak okey. Saya ingat semacam tu maksud dia macam ni. Ini dah 100%. Yang saya ingat ni. Cuba kita tak satu. Oh juga tu. Ini kita try buat satu. Sekejap balik. Ok, sekejap kita test tutup mulut dia. Oh, right click object mode. So kita try tengok tutup mulut dia. So ini cara dia untuk kita tengok sama ada dia ok pun tak lah. Selalu mulut pun ada limitation. Kita tak buat lah dia sampai sebesar-besar alam itu. So bila kita gerakkan jaw, nampak tak apa yang problem dia kat sini? Hidung dia bergerak kan. So maksudnya kat sini dia ada influence dekat tulang jaw punya joints kat situ. So bila saya klik, right click, kita ambil paint skin dia tu. Apa yang kita boleh buat kat sini, tekan control dan kita color. Kalau control tu means kita nak uninfluence, kita nak hitamkan dia. Kalau kita terus color, dia jadi putih. So kita tak nak dia. Kalau tak boleh juga, kalau tak boleh juga, mungkin benda ni tak dalam ni, sebab dia susah nak color. So cara senang dia, kita right click, ambil vertex, kita pilih ni, kita ambil head lah, select paling bawah sikit. Tu ada 0.5 ikut point dia, 1. Okay. So saya rasa ini tulang ni. Right click, ambil pen skin dia, head. Kalau tiba-tiba color tak boleh ni, Q balik, klik dekat luar dulu, dan kita buat balik semula. Tak tahu kenapa dia macam ada issue sikit. Color dulu. So dia nampak macam okey sikit ya. Cuma yang ni stretch kuat sikit. Dah ni okey sebab dia ada ni. Tapi belah sana tu ada macam problem issue sikit. So katalah kita dah puas hati, kita boleh offkan dia dan betulkan balik tulang rotate ni. Tekan kosong, tekan enter. Okay. Selalu maksimum boleh pergi pun besar ni je mulut. Kita jangan buat besar sangat, nanti pelik tak nampak ni. Alright, so kita dah settle kat kawasan muka, and then kita boleh try adjust kat kawasan lain lah. Tengok apa lagi masalah-masalah yang kita hadapi. Sebagai contoh, kalau kita gerakkan neck control, which is the neck joint, so kawasan baju tu yang bermasalah kan. So baju ni macam kita buat tadi, try nak buat uninfluence tadi. Contoh sekarang ni kita gerakkan tulang leher, tulang neck 1, kita ada neck 1 and neck 2 kan.
So net 1 and net 2. So bila kita pergi klik kat baju, paint skin vector, so dia tahu problem dekat net 1 dengan net 2. Okay. So sekarang ni dia hitam tapi dia tak 100% hitam. So macam mana kita nak bagi tahu dekat net ni kita tak nak influence apa-apa dekat baju, sebab baju ni dah ada influence, sepatutnya tak kena. So kita tekan control and pilih net, dia 0 tu dulu, dan kita colourkan dia, kita hitamkan semua. So kita nak bagi tahu dekat masa yang putih tu kita nak dia 0%. So bila dia hitam semua, maksud dia 0%. Okay, so kita dah hitamkan dah semua. Lepas tu kita tekan juga net 01. Store pula net 01 ni. So net 01 tak sepatutnya ada ni langsung lah. Kenapa pula nak gerakkan tengkuk baju pula bergerak kan? So tak sepatutnya lah macam tu. So kita terus color, hitamkan dia. Okay, dia ada dua cara lah. Satu kita kena pilih cara uninfluence, satu lagi kita dah tahu kawasan tu memang kena ikut tulang tu, dan kita color je bagi dia putih. So kalau macam ni kita kena pakai cara yang berbeza sikit lah. Okay. So saya tekan Q dan kita try gerakkan balik lah. Tengok bergerak lagi tak baju dia. Dia bergerak juga kat bahagian dalam tu. Kat bahagian dalam. Okay, tekan control. Macam tadi kan yang kita dah settle, macam head joint dah settle, kita boleh lock supaya dia tak kacau. Jaw pun kita dah settle tadi. Mana jaw tu? Jaw kita lock dah. Okay. So kita tak nak dia, nanti kadang-kadang boleh terkacau tau kalau awak tak lock dia. So kena make sure lock betul, baru dia okey. Okay, bergerak lagi, tak tahan tu. Okay, kalau still juga isu dia bergerak macam tu, cara yang seterusnya kita boleh assignkan dia terus pada certain tulang lah. Kalau still bergerak juga kan, so yang ni kita boleh kosongkan dia balik. Kadang dia degil, so kita tahu yang bahagian atas ni akan ikut tulang berdekatan. So saya ambil tulang chest lah. Okay, so right click, tapi dia tak boleh adjust 100% lah, sebab nanti tak boleh naik bahu. Okay, so mana-mana bergerak pelik tu awak tak boleh. Contohnya macam ni kan, tulang clavicle ni. So kat sini boleh nampak tadi bahu dia bergerak, leher dia bergerak, nampak bergerak. So kita tahu ni tulang clavicle. So bila tulang clavicle kita check dia, paint skin vector, kita ambil clavicle lah, left clavicle. So kita boleh control, kita color semua bahagian, atau boleh tekan shift I. So kita tahu lah, nampak, tekan control, hitamkan kawasan ni semua hitam. Tekan control, tekan Q balik, klik dekat luar, tekan shift I balik. Okay, so bila kita gerakkan dia, nampak dah tak gerak lah dia. Okay, dia dah stiff. Okay, so itu cara dia lah, kita boleh check dia. Nampak dia gerak balik. Tengok kat tengkuk ni bergerak. So sekarang kita gerakkan tulang bahu dia. Right, clavicle. Okay, lepas tu kita klik dekat leher dia, tekan shift I, right click, kita ambil paint skin vector, kita cari right clavicle. Nampak putih. So maksudnya ada influence kat situ. So kita nak control, kita tak nak influence apa-apa.
hitamkan semua. Okay. Shift I balik. So sekarang bila saya gerakkan tulang bahu dia dah okey lah. Baju ni pun tak sepatutnya bergerak ni. Okay. Ambil right clavicle. Kita boleh kecilkan sikit. Control. Kita nak beritahu dia kawasan tu tak perlu influence. Ambil left clavicle. Benda ni dia confuse sikit kadang-kadang kan. Tapi awak kena cuba slow, saya rasa nanti awak boleh faham. Jangan kata buat nak explain pun kadang nak cari ayat payah bila nak beritahu, nak explain ke orang kan. Okay, so sekarang ni dah ok sikit lah. Dia ada gerak-gerak minor tu saya abaikan sini. Okay, so ni dah ok. Kosongkan balik value dia. Okay, so awak check juga kawasan lain. So macam contoh jari ni tadi, jari ni kita kena check sama ada dia ok ke tak. Kita boleh pusingkan dia. Ni nampak function forearm. So dia bergerak kat kawasan tu. Cantik lah. So itu benda yang kita nak. Function dia kenapa kita letak forearm tu, supaya dia bergerak kawasan ni. Kalau kita tak ada forearm, dia terus straight pergi ke elbow, nanti seluruh kawasan ni berpusing. So itu benda kita tak nak lah. Kita nak dia berpusing kat kawasan ni. Itu dia punya function dia. Kita letak dia. Okay, so kita nak try letak piece. So tengok apa jadi bila kita letak piece. Oh, nampak cacat lah. Okay, so kawasan tapak tangan ni tak sepatutnya bergerak macam tu. So kita nak make sure dia color ikut ni, tak apa nama tulang dia, left wrist. Okay, right click, ambil pen skin weight tu, kita ambil left wrist. So kita nak make sure color. Saya rasa saya buat sampai sini saja, and saya rasa korang boleh continue untuk bahagian-bahagian lain kat badan. Saya rasa paling senang sekali bila buat robot. Robot paling senang nak buat paintweight ni. Pasal robot dia semua compartment dia asing-asing. Kepala asing, tengkuk asingnya asing. So kita senang nak select the whole tengkuk, and then kita terus select vertex dia and colorkan dia terus ikut tulang tengkuk. Kalau macam kepala ni kan, dia bersambung dengan tengkuk, so tulang dia tu kena ada kawasan yang mana, kulit dia tu ada kawasan yang mana kita kena letak 50%. Contohnya kawasan macam ni kan. Kalau robot ni, jari thumb dah lain, tapak tangan lain. So kita tahu yang the whole tapak tangan kita terus boleh ikut tulang ni. Tapi yang ni dia ada macam joint part macam ni. Yang tu dia macam difficult sikit untuk kita tahu berapa banyak persen yang dia perlukan untuk buatkan dia nampak cacat. So itu antara benda-benda yang mencabar lah dalam buat human punya pendek. Ni dah okey lah. Okay, so jari ni pun kena check juga sebenarnya, tenggelam ni. So yang tenggelam ni kita kena betulkan dia punya macam saya sebut hari tu, kita nak buat dia punya attribute editor dia. So mungkin saya boleh tunjuk ni sebelum kita habiskan session ni. So kita pergi ke attribute editor. So ni saya tutup, pergi ke mana, lupa dah. Set driven key. Okay, so yang ni kita load the driver. Okay, controller load driver. And then sekarang ni problem dia dekat jari, ibu jari dia tenggelam kan. So saya boleh select one by one, 1, 2, 3.
kita ambil driven. So ini ambil fist, select the whole thumb, kita ambil rotate XYZ dah senang kan, sebab kita control the whole tiga-tiga sekali. Tekan key, alright. Oh sorry, belum tekan key lagi, kita kena set dulu kosong. Ini kita tekan kosong dulu, fist pada kosong, baru tekan key, dan baru kita pergi ke 10. Okay, so dekat sini kita kena betulkan lah, kita tak nak dia tenggelam sini. So boleh klik tulang dia. Okay, so kita betulkan dia. Confuse gila ni, nampak tulang lain bertinggi kan, tak nampak kan. So tulang hujung ni nampak elok sikit. Okay, so katalah kita dah puas hati, kita tekan key balik, right. So kita check balik, ok ke tak. Ok, macam tu lah. Sama juga dengan yang lain, kalau kata nak betulkan balik, macam contoh ini kan, dia tak betul-betul apa, bend properly. So awak kena betulkan balik lah. Tapi still kena betulkan dia punya pen weight lah. Nampak ni dia kemek ni, teruk dahsyat ni dia punya kemek dia. So yang ni awak kena betulkan lah, ikut dia punya tulang ni. So kawasan sini kena ikut tulang ni, kawasan ni ikut tulang ni, kawasan dekat sini kena ikut tulang belakang ni. Memang azab sengsara. Pada muka kurang siapa suruh ambil Indonesia. Alright, so korang boleh continue, and saya wish you all the best, and kita akan proceed dengan part terakhir kita, which is apa, blend shape, ataupun kita buat dia punya expression dia. So itu part terakhir kita lah. Saya rasa lama gila journey saya nak siapkan tutorial ni, dan nak kat penghujung dah sikit lagi. Alright, thank you. Assalamualaikum.